Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan belajar pasal bab 7, yaitu bab baru, pasal penentangan masyarakat tempatan. Jadi kita akan tengoklah penentangan yang dilakukan oleh masyarakat tempatan yang ada di Malaysia lah, seperti Dato' Maharaja Lela, Tok Janggut, Haji Abdurrahman Limbong, Syarif Masahor, Mat Sator, Yang Tuan Anta, Dato' Said, Dato' Bahaman, Rentap, dan Mat Saleh. Jadi yang ini kamu boleh buka dan rujuk ke surat 170 dalam buku teks kamu ya. Jadi untuk pengenalan untuk bab ini, jadi gerakan kebangkitan menentang kuasa barat di negara kita lah, Malaysia, merupakan kesan cetusan rasa tidak puas hati yang ada dalam diri masyarakat tempatan lah terhadap hak mereka yang dinafikan oleh British. Jadi, matlamat mereka, yaitu pejuang-pejuang ini, menentang British adalah untuk mengembalikan hak yang dirampas melalui pelbagai bentuk perjuangan lah. Jadi perubahan pentadbiran yang diperkenalkan oleh kuasa barat yang boleh dikatakan berbeza daripada sistem pentadbiran tradisional yang sedia adalah uh, telah memberikan kesan terhadap kuasa pemerintah dan masyarakat tempatan. Jadi ini memberi kesan di mana mereka bangkit dengan nekat mengusir kuasa barat dari tanah air. Jadi pada permulaannya, kebangkitan yang dilakukan oleh mereka ini menampakkan kejayaan lah yang membanggakan. Akan tetapi, namun begitulah, akhirnya masyarakat tempatan ini terpaksa mengalah. Terpaksa inilah mengalah disebabkan kelebihan strategi dan teknologi kuasa barat untuk menewaskan kebangkitan mereka. Oke, jom kita tengok yang pertama sekali. Satu ini, matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Jadi untuk pengenalan, campur tangan kuasa barat di negara kita ini membawa perubahan kepada sistem pentadbiran tempatan. Jadi macam kita punya inilah pemerintahan sistem-sistem yang ada. Jadi perubahan ini menyebabkan masyarakat tempatan berasa tidak puas hatilah sebab mereka telah kehilangan hak dan kedudukan mereka. Macam jawatan semua itulah. Oke, jadi oleh sebab itulah mereka bangkit menentang kuasa barat seperti British melalui penentangan bersenjata, mencabar perjanjian dan sistem perundangan. Jadi ada tiga lah yang kita fokus. Penentangan melalui bersenjata, mencabar perjanjian dan sistem perundangan. Jadi penentangan masyarakat tempatan nih, kita boleh tengok yang dua nih. Dari segi matlamat perjuangan nih, adalah untuk mempertahankan hak dan kedudukan pemerintah tempatan kesan daripada perubahan pentadbiran barat yang merugikan mereka. Jadi pentadbiran barat ini merugikan disebabkan macam contohnya, sebelum ini pembesar tanah Melayu memegang kuasa untuk memungut cukai. Akan tetapi selepas perkenalan sistem residen ini, jadi British telah mengambil alih lah memungut cukai, jadi mereka telah mereka telah hilang pendapatan mereka lah dan hilang kuasa dan kewibawaan. Jadi seterusnya, matlamat seterusnya adalah untuk mengembalikan dan mengekalkan sistem pentadbiran tradisional sebagaimana yang sedia adalah. Sebelum ni memang banyaklah sistem-sistem pentadbiran tradisional, tapi dengan kedatangan British terdapat banyak sistem baru yang diperkenalkan. Contohnya macam sistem residen. Jadi matlamat yang ketiga ni adalah untuk menentang pentadbiran dan peraturan baharu yang menyusahkan hidup rakyat tempatan. Jadi macam cikgu cakap tadi lah, iaitu residen. Residen merupakan inilah satu sistem yang boleh kira agak menyusahkan masyarakat pada ketika itu, terutamanya pembesar. Dan residen ni juga telah memperkenalkan pelbagai cukai lah semua. Dan bukan saja residen, termasuk juga pegawai British. Okey. Sekarang ni kita akan tengok yang kedua, iaitu bentuk penentangan. Okey, bentuk penentangan yang cikgu cakap tadi tu iaitu penentangan bersenjata, lepas tu mencabar perjanjian dan menggunakan sistem perundangan. Jadi inilah penentangan masyarakat tempatan. Jadi kita tengok penentangan yang pertama lah. Untuk penentangan yang pertama iaitu penentangan bersenjata. Jadi penentangan bersenjata ni, kamu nampak kah? Jadi penentangan bersenjata ni iaitu penentangan masyarakat tempatan terhadap British lah. Akan diketahui oleh golongan bangsawan tempatan, macam bangsawan-bangsawan macam yang Tuan Anta semua tu, yang juga merupakan pembesar-pembesar tempatan
dan pemimpin agama, macam ulama-ulama itulah, yang tidak berpuas hati dengan pembaharuan yang dibuat oleh British. Jadi golongan ini yaitu pembesar bangsa tempatan, pemimpin agama ini menentang British dengan nekatlah bersungguh-sungguh melalui penentangan bersenjata. Contohnya di Terengganu, terdapat muncul tokoh dalam kalangan pemimpin agama. Jadi mereka ini memperjuangkan masyarakat tani atau macam petani-petani semualah yang ditindas akibat pelaksanaan cukai barat yang tidak mengikut syarak, itu macam hukum atau nilai-nilai dalam Islam. Kita tengok dulu penandatangan yang dilakukan pada abad ke-19. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Dol Said lah, yaitu penentangan Dol Said di Nanning. Jadi untuk latar belakang, Abdul Said bin Omar ini dikenali sebagai penghulu Nanning, seri merah Raja Dol Said. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 1773 dan berasal dari suku Semelenggang. Bukan saja macam kaum-kaum kita ni mempunyai suku yang kecil-kecil, tapi Melayu juga mempunyai suku-sukunya tersendiri. Macam si Dol Said ini merupakan daripada suku Semelenggang. Seterusnya kita tengok sebab penentangan. Jadi Dol Said ni dikatakan menentang British disebabkan bayaran cukai hasil tahunan ni sebanyak 1/10 yang dikenakan oleh British terhadap Nanning. Jadi cukai yang dikenakan terhadap Nanning ini boleh dikatakan berat lah. Dan beliau mendakwa Nanning ni ialah sebuah negeri yang merdeka. Okey, jadi kita tengok peristiwa penentangan. Okey, beliau ni bermuafakat dengan pemimpin Rembau, itu ketua di Rembau lah, dan mengadakan pakatan dengan orang Melayu lah, iaitu dari wilayah-wilayah lain bersama-sama untuk menentang British. Jadi pemimpin-pemimpin yang dikatakan yang merupakan Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau, Pembesar Seri Menanti, Penghulu Gemenceh, Datuk Kelana Sungai Ujong, Penghulu Remai dan Recat, Penghulu Linggi, Johol dan Ulu Muara. Jadi pakatan ini dikatakan berjaya mengumpul kira-kira 4,000 orang hulu balang Melayu lah, iaitu hulu balang ni macam pahlawan lah, itu warrior, untuk menentang British. Jadi mereka telah bersama-sama untuk melawan menentang British lah. Dan dalam Perang Nanning pertama, iaitu pada tahun 1831, Dol Said dan pengikut ni berjaya mengalahkan British lah. Jadi British pada ketika itu pada 1831 ni kalah dalam perangan tersebut. Jadi permuafakatan Dol Said dengan pembesar Melayu lain ni tidak kekal lama, malangnya tidak kekal lama lah. Sebab British ni berjaya memecah belahkan pakatan tersebut. Jadi British percayalah membuatkan mereka macam berpecah belah. Jadi dalam Perang Nanning kedua, iaitu pada tahun 1832, Yang Tuan Rembau dan pembesar lain ni tidak mahu memberi bantuan kepada Dol Said. Mereka engganlah bantuan macam ketenteraan semua tu lah, dan sokongan untuk menentang British. Akan tetapi walaupun telah diserang dalam Perang Nanning itu, British berjaya menaklukkan Tabo, iaitu pusat pentadbiran Nanning. Dan British bertindak menyatukan Nanning dengan Melaka. Ini kamu boleh tengok peta Perang Nanning ni lah. Ini boleh dikatakan 9 sini merupakan Melaka. Jadi ini kirakan kawasan Nanning lah. Okey, kita tengok pula penentangan Yang Tuan Anta di Negeri Sembilan, iaitu tokoh yang kedua lah, penentang British kedua, iaitu kita tengok latar belakang. Tunku Anta ialah anak Raja Radin Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Diulang, anak Raja Radin Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Okey, boleh kira memang golongan bangsawan lah. Pada tahun 1875, Yang Tuan Anta ni dilantik sebagai Yang Tuan Seri Menanti, iaitu macam pembesar di situlah. Dan beliau telah bertindak menentang British ni seperti kamu tengok dalam buku teks ini, disebabkan British telah campur tangan di Sungai Ujong kerana telah menggugat kedaulatan bangsa. Jadi si Yang Tuan Anta ni bimbanglah British akan meluaskan kuasa mereka, kuasa pentadbiran lah terutamanya ke wilayah di sekitarnya. Jadi menyebabkan beliau telah menentang inilah British. Jadi kita tengok penentangan yang dilakukan oleh beliau. Jadi Yang Tuan Anta ni telah memimpin kira-kira 4,000 orang lah pengikutnya, iaitu orang-orang Melayu lah, penghulu semua, menentang Datuk Kelana yang disokong oleh pasukan tentara British. Dan British berjaya mengalahkan angkatan Yang Tuan Anta di Paroi dan Bukit Putus. Putuslah di Bukit Paroi
di Paroi dan Bukit Putus, dua kawasan inilah. Dan pada tahun 1876, Baginda berunding dengan Gubernur Negeri-Negeri Selat, NNS, yaitu Gubernur yang merupakan William Jubah, sebutan Perancis kali juga sebut tu, Boys kalau ni. Tapi sebutan yang nanti juga akan cek balik dan akan beritahu kamu. Melalui rundingan ini, British ni melantik Yampton Anta sebagai Yampton Besar Seri Menanti. Begitulah peristiwa penentangan Yampton Anta. Okey, sekarang kita akan tengok penentangan yang dilakukan oleh tokoh seterusnya iaitu Datuk Bahaman. Datuk Bahaman ni berkira ulama lah, orang-orang agama di Pahang. Jadi latar belakang merupakan Abdul Rahman bin Imam Noh. Itu nama betul Datuk Bahaman lah. Abdul Rahman bin Imam Noh dilantik sebagai pembesar Temerloh setelah kematian Raja Kaya Indra Segara. Okay, selepas kematian pembesar kematian orang kaya Indra Segara ni, beliau merupakan pembesar Temerloh. Jadi Datuk Bahaman ni bertindak menentang British, terutama di Pahang, kerana Datuk Bahaman sebelum ini telah berperanan bertanggungjawab untuk mengutip cukai. Akan tetapi beliau telah hilang hak mengutip cukai disebabkan British lah, dan British telah membina balai polis tanpa pengetahuan Datuk Bahaman. Boleh kira Datuk Bahaman telah hilang kuasa lah disebabkan British pada ketika itu. Jadi Datuk Bahaman ni kita boleh tengok penentangannya. Dia telah menentang British pada tahun 1891. Jadi beliau melancarkan gerakan menentang British dengan bantuan Tok Gajah lah, ataupun nama dia Imam Perang Rasul dan Mat Kilau. Dan pada tahun 1894, Datuk Bahaman dan pengikutnya telah berjaya menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. British juga bertindak balas menghantar Kolonel Walker ketika dalam perang itulah dan berjaya menawan semula Jeram Ampai. Jadi di sini Datuk Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau, ketiga-tiga ini merupakan tokoh yang penting menentang British. Tokoh-tokoh pahlawan inilah dari Pahang telah berundur ke Kelantan dan Terengganu. Jadi peristiwa ini menyebabkan berakhirnya Perang Pahang. Okey, sekejap ya. Mana situ tu? Okey, baiklah. Sekarang ni kita akan sambung. Okey, sambung tentang penentangan rentap, iaitu pahlawan ataupun orang Iban yang berasal dari Sarawak lah. Jadi rentap ni nama asalnya merupakan Libau. Dia rentap ni bermaksud penggoncang dunia. Dan rentap ni dilahirkan pada tahun 1800 lah di Sarawak dan mendapat gelaran sebagai Raja Ulu dan Raja Darat. Jadi si rentap ni merupakan seorang pemimpin lah, ketua orang Iban di Sungai Sekerang dan Sungai Saribas. Jadi si rentap ni telah menentang British lah, terutamanya James Brooke. James Brooke ni telah mengawal Sarawak lah, dalam mentadbir Sarawak pada ketika itu. James Brooke ni telah menuduh si rentap ni sebagai pelanun lah. Dan James Brooke pula telah menghapuskan pertempatan orang-orang Iban di Sarawak dan telah menyebabkan si rentap ni berasa tidak berpuas hati lah dan marah dengan tindakan James Brooke. Jadi kita tengoklah peristiwa penentangan rentap terhadap inilah James Brooke. Jadi pada tahun 1853, rentap menyerang kubu Brooke di Nangga Sekerang. Dalam serangan ini, Alan Lee, pegawai James Brooke ni terkorbanlah. Dan pada tahun 1854, James Brooke menyerbu kawasan ataupun kubur rentap di Sungai Lang. Di Sarawak juga ni, rentap ni telah diserangkan. Jadi rentap telah mengundur diri ke Bukit Sadok. Jadi dia telah undur diri. Dan pada tahun 1857, selepas kemudian beberapa tahun tu, 4 tahun begitulah, James Brooke menggempur rentap di Bukit Sadok lah. Dia telah pergi menyerang lah. Jadi rentap ni berjaya mengundurkan pasukan James Brooke. Dan pada tahun 1858, setahun je, James Brooke menggempur kubu rentap di Bukit Sadok. Buat kali kedua, dia pergi serang lagi balik. Lepas selepas berundur, dia pergi serang lagi balik si rentap lah. Dan pada tahun 1861, mereka mau tengok ni berapa tahun selepas itu, Charles Brooke
menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok buat kali ketiga. Jadi Rentap nih berundur ke Entabailah di Sarawak dan beberapa tahun kemudian si Rentap telah meninggal dunia. Jadi walaupun kamu boleh tengok banyak peristiwa si Rentap telah menentang keturunan Brooke lah, terutama James Brooke dengan Charles Brooke. Jadi kawasan Sarawak pada ketika itu, maaf jika salah, memang di bawah pentadbiran Brooke lah. Itu seperti Charles dengan James Brooke. Jadi kamu boleh tengok sini, ini kawasan Simanggang, Bukit Sadok, ini sini. Ini merupakan Bukit Sadok ini merupakan kubu Rentap lah. Jadi si Charles Brooke telah berkali-kali telah menghantar tentaranya untuk menyerang si Rentap di kawasan ini. Nah, kamu tengok kan, memang banyak peristiwa penentangan si Rentap. Jadi Rentap nih boleh kira memang pejuang sejati lah, dan gagah berani dan tidak pernah gentar terhadap kekuatan tentara Charles Brooke, James Brooke terutamanya. Beliau telah berlawan lah sampai ke akhirnya. Jadi semangat nih juga harap kamu dapat contohi lah. Oke, kita tengok pula penentangan Syarif Masahor di Sarawak. Oke, jadi Syarif Masahor ini merupakan pembesar Sarike di kawasan Sungai Rajang lah. Dan beliau ini dilantik oleh Sultan Abdul Muhmin Brunei, yaitu Sultan Brunei pada tahun 1849 sebagai pembesar lah di Sarike. Jadi si Syarif Masahor ini berasal dari kampung Igan dan telah menentang pentadbiran Brooke disebabkan Syarif Masahor tergugat apabila Sarike ini diletak di bawah pentadbiran Brooke lah. Jadi si Syarif Masahor ini ingin ingin halau si James Brooke dan mengembalikan kuasa pembesar tempatan yang terjejas. Jadi kita boleh tengoklah peristiwa penentangan dia. Pada tahun 1860, Syarif Masahor ini mengadakan pakatan sulit dengan Datuk Patinggi Abdul Gapur dan Pengiran Temenggung Hasim Jalil dari Sadong untuk menggulingkan dinasti Brooke di Kuching. Jadi si Syarif Masahor ini telah mengajak beberapa orang lah, macam orang-orang Melayu dan Dayak seperti Iban semua tuh untuk untuk menyokong dia melawan pentadbiran Brooke. Jadi Syarif Masahor ini telah menggunakan menggunakan jalan laut untuk menyerang Kuching dari arah barat, yaitu menyerang si Brooke. Dan Dato' Patinggi Abdul Gapur nih telah melancar serangan dari timur. Jadi si Syarif Masahor serang barat, si Dato' Patinggi Abdul Gapur serang timur. Jadi walaupun begitu telah diserangkan, si Brooke berjaya counterlah memata serangan ini dengan menggunakan kapal perang dan senjata moden. Jadi kedua tokoh nih malangnya, yaitu tokoh Syarif Masahor dengan Dato' Patinggi Abdul Gapur nih telah dibuang negeri oleh Brooke. Oke, sekarang kita tengok pada abad ke-20 nih, yaitu pasal penentangan Tok Canggut di Kelantan. Oke, Tok Canggut nih nama sebenar dia ialah Haji Hasan bin Munas. Beliau nih, yaitu Tok Canggut, dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih di Kelantan. Jadi Tok Canggut nih telah mendapat pendidikan pondok di Kelantan lah dan di Mekah. Tok Canggut ini merupakan berkira orang-orang agama, yaitu ulama agama, begitulah. Dan Tok Canggut ini telah menentang peristiwa penentangan, sebab penentangan ya kita tengok telah menentang kekerasan pentadbiran Encik Abdul Latif, yaitu ketua jajahan Pasir Putih lah, dah boleh kira British juga lah. Dan beliau menentang peraturan cukai yang diperkenalkan pada tahun 1915, di mana cukai itu mewajibkan atau memang wajiblah mewajibkan petani membayar cukai tanah. Ya, boleh kira memang petani ini memang sudah susah begitu, tiba-tiba kena suruh bayar cukai yang tinggi. Dia menyebabkan si Tok Canggut ini marah lah. Dan dia nih bersemangat jihad menentang British, yaitu sangat bersungguh-sungguh untuk mempertahankan macam agama dan bangsa dan negara begitulah. Nah, kita tengok peristiwa penentangan Tok Canggut. Oke, jadi peristiwa penentangan ini kita boleh tengok pada tahun dengan tepatlah pada tahun 1915, yaitu pada 29 April, Tok Janggut mengadakan mesyuarat di kampung Tok Arkip bagi memboikot pengenalan cukai oleh British. Dia telah menentang dengan memboikot lah. Memboikot apa? Pengenalan cukai. Jadi Tok Janggut ni merancang menyeranglah Pasir Putih
dan mendapat sokongan dari beberapa orang seperti Haji Said, Pengulu Adam, dan Cik Ishak Merbol. Jadi British ni menyerang Tok Janggut yang berkubu di kampung dalam Pupusaring. Dan dalam pertempuran ataupun peperangan yang dilakukan itu, yang memang mereka hadapilah, Tok Janggut, maaf tersasun situ, Tok Janggut ni malangnya terkorban dalam pertempuran itu. Jadi sampai ke akhirnya memang Tok Janggut ni sentiasa berjuang dan itulah maksudnya bersemangat jihad dalam menentang British. Oke, nah ini kamu boleh tengok ini merupakan kawasan inilah kawasan Tok Janggut menentang British di Kelantan. Oke, sekarang nih daripada Kelantan kita akan singgah ke Sabah pula. Jadi Sabah kita akan tengok pasal Mat Saleh. Jadi Mat Saleh atau Muhammad Saleh ini dilahirkan di Inanam, Sabah. Mau tahu kan Inanam di mana? Oke, jadi si Mat Saleh nih, walaupun nama dia Mat Saleh bukan orang putih, memang nama dia Mat Saleh, Muhammad Saleh, merupakan berketurunan Bajau dan Suluk. Jadi si Mat Saleh ni telah menentang British, iaitu SBUB lah, Syarikat Borneo Utara Berhad, kerana mereka telah mengambil alih hak si Mat Saleh lah untuk pungut cukai, hingga menyebabkan pembesar tempatan kehilangan kuasa. Jadi orang-orang tempatan, iaitu pembesar lah, sebelum ni memang mengut cukai lah, tapi telah diambil alih oleh British, menyebabkan mereka telah hilang kuasa dan hilang pendapatan lah begitu. Dan Mat Saleh ni cuba mengadakan rundingan lah dengan SBUB, tetapi malangnya gagal. Sebaliknya, Governor Beaufort telah menganggap si Mat Saleh ni sebagai threat ataupun ancaman terhadap kepentingan SBUB. Menganggap dia sebagai inilah seorang yang bahaya demi kepentingan mereka. Jadi kamu boleh tengok ini merupakan lokasi penentangan Mat Saleh di Sabah, kawasan dia. Jadi kita tengok peristiwa dia pula. Okey, peristiwa ini bermula pada bulan Julai 1897 di mana Mat Saleh menyerang pusat pentadbiran British di Pulau Gaya. Jadi beliau ni membina kubu di Ranau pada mulanya. Dan pada bulan November 1897, Mat Saleh pula menyerang Ambong. Dan pada tahun 1898, Kowi mengadakan rundingan dengan Mat Saleh di Manggatal. Jadi di situ Mat Saleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. Yang dibenarkan oleh si Kowi lah. Walau bagaimanapun, SBUB ini tidak menepati janji. Jadi SBUB ini telah mungkir janjilah dengan si Mat Saleh. Dia mungkir janji dan ambil balik kawasan pentadbiran Tambunan, iaitu pada tahun 1899. Nah, ini menyebabkan si Mat Saleh betul-betul marah. Jadi sejurus itu, pasukan tentara SBUB juga telah menyerang kubu Mat Saleh di Teboh, Tambunan. Jadi secara yang penyerangan itu yang dilakukan oleh SBUB ini boleh katakan secara besar-besar lah. Dan pada tahun 1900, Mat Saleh malangnya telah meninggal dunia ataupun gugur dalam pertempuran di Tambunan. Okey. Selain daripada si Mat Saleh, mungkin kamu belum pernah kenal yang ini, kamu jarang kenal. Memang nama dia ni tidak ni lah, tapi harap lepas ni kamu kenal orang ini, nama dia Mat Sator. Jadi kita akan tengok penentangan Mat Sator di Sabah. Jadi Mat Sator ini merupakan orang kanan dan ketua Lieutenant Mat Saleh yang bertanggungjawab melindungi kubu Mat Saleh di Tibabar ya. Jadi si Mat Sator ini merupakan pemimpin Kadazan Dusun di Tambunan. Memang dia kawan si Mat Saleh lah. Dan beliau ini dikenali sebagai Mat Jator. Mat Jator, gitulah. Jadi si Mat Sator ni telah berjuang disebabkan beliau ni ingin memperjuangkan kedaulatan tanah air, ingin menjaga kedaulatan Sabah lah, terutamanya Tambunan. Jadi beliau ni meneruskan perjuangan selepas kematian Mat Saleh pada tahun 1900. Nah, kita boleh tengoklah dia punya peristiwa penentangan. Mula-mula si Mat Sator ni membina kubu di kampung Kepayan Lama, Tambunan. Kubu tu dikatakan berhampiran dengan kubu Mat Saleh lah di Tibabar. Jadi kubu ni tujuannya dibina untuk melambatkan serangan British, supaya British jangan melambatlah serangan dia. Jadi pada tahun 1900, British berusaha menyelamatkan kebangkitan Mat Saleh dan Mat Sator. Ya, kamu tengok balik kan, si British ni
ingin menamatkan kebangkitan Mat Sator dan Mat Saleh pada 1900. Jadi, Mat Sator dan pengikutnya berundur ke Sungai Sensuruan, dan pada ketika itu juga kamu boleh tengok yang tadi itu si Mat Saleh telah gugur ataupun meninggal dunia dalam pertempuran, yaitu pada 1900. Dan pada bulan April 1900, Mat Sator berjaya menawan Kudat. Jadi kawasan Kudat ini berjaya menjadi kawasan pentadbiran si Sator lah, dia yang pegang Kudat. Malangnya, British menyerang balas dengan menyebabkan si Mat Sator juga telah meninggal dunia. Itu pada tahun 1900 juga. Oke, mari kita tengok mencabar perjanjian. Tadi kita tengok senjata kan, sekarang ini perjanjian lah. Jadi British nih telah dia campur tangan lah, telah melibatkan diri di negeri-negeri Melayu melalui pelbagai strategi lah, dan disahkan melalui perjanjian yang dimeterai dengan pemerintah tempatan. Jadi strategi dengan perjanjian. Jadi Raja-Raja Melayu sedar bahawa kehadiran residen lah, dan penasihat British ni bukan setakat memberi nasihat tetapi cuba memerintah. Jadi macam raja di depan kan, raja ni di depan jadi residen di belakang. Jadi boleh kira residen ni akan menyuruh raja untuk inilah memberi semua tu. Boleh kira memang residen dan penasihat British ni cuba memerintah lah. Dan oleh sebab inilah muncul pemerintah tempatan yang cuba mencabar perjanjian yang dilakukan oleh British tersebut. Kita tengok yang pertama merupakan Dato' Maharaja Lela Pandaklam. Jadi Dato' Maharaja Lela ni merupakan keturunan Daeng Salili, anak Bugis, iaitu anak Raja Bugis yang berasal dari daerah Luwuk, Sulawesi, iaitu di Indonesia. Dan Dato' Maharaja Lela ni merupakan orang besar berlapan perak yang mentadbir Pasir Salak. Jadi dia memang berketua inilah pembesar-pembesar yang penting Pasir Salak di Perak. Jadi Dato' Maharaja Lela ni telah menentang British. Jadi kamu tahu kenapa dia menentang British? Dia menentang British disebabkan residen British ni telah ambil alih lah, telah pegang kuasa Sultan. Jadi selain mengambil alih kuasa Sultan, si British ni juga telah mengambil hak mengutip cukai dan telah mencabuli adat resam orang Melayu. Jadi orang-orang Melayu ni sangat pantang apabila memang adat resam macam kuasa-kuasa Sultan dicabar. Jadi ini menunjukkan mereka telah menentang lah. Jadi kita tengok peristiwa penentangannya. Pada 16 Oktober 1874, Sultan Abdullah dan pembesar Perak mengupah R.C. Woods, peguam dari Pulau Pinang lah, untuk memasukkan perjanjian Pangkor. Itu perjanjian di mana British telah membuat kali pertamanya di Tanah Melayu. Namun begitu, usaha untuk memasukkan perjanjian Pangkor tersebut telah gagal lah. Jadi berterusan rentetan itu, mereka telah melakukan beberapa mesyuarat sulit lah, yaitu mesyuarat itu dilakukan antara Sultan Abdullah, seorang sultan, dengan pembesarnya untuk membincangkan pakatan menghapuskan itu pegawai British, yaitu J.W.W. Birch. Jadi pada 2 November 1875, J.W.W. Birch, itu memang orang-orang British lah, diiringi oleh Lieutenant Abbott, Mat Arsyad, dan dia punya translator atau jurubahasanya, dan pasukan tentara tiba di Pasir Salak lah untuk menampal peristirahan mengambil hak memungut cukai oleh British. Jadi pada ketika itu, Dato' Maharaja Lela dan pengikutnya telah mengambil kesempatan lah dan membunuh J.W.W. Birch di Perak. Dan J.W. Birch telah meninggal dunia lah, telah dibunuh pada 2 November 1875. Pada ketika itu juga lah si Birch telah meninggal lah. Dan pada tahun 1877, Dato' Maharaja Lela dan pengikutnya, yaitu Dato' Sagor, Pandak Indut, dan Siputum, telah dijatuhkan hukuman, yaitu hukuman gantung sampai mati oleh British. Dan tiga orang pula, yaitu Sultan Abdullah, Sultan Perak, Raja Ismail, dan Nga Ibrahim pula telah dibuang negeri. Jadi yang lain telah dihukum gantung dan yang lain pula telah dibuang negeri oleh British. Oke, sekarang kita tengok menggunakan sistem perundangan. Jadi yang ini, gerakan kebangkitan menentang sistem pentadbiran British di Terengganu ini berlaku pada tahun 1922, yaitu 1922 lah.
pada tahun 1925 dan seterusnya pada tahun 1928. Jadi 3 tahun yang penting lah. 1922, 1925, dan 1928. Dari yang seterusnya, ciri yang menarik dalam gerakan kebangkitan tani di Terengganu ini ialah kebijaksanaan pemimpin menggunakan sistem perundangan dan agama untuk menentang peraturan baru yang diperkenalkan oleh British. Oke, jom kita tengok latar belakang. Jadi untuk kebangkitan tani ini, ketua gerakannya merupakan Haji Abdul Rahman bin Haji kita ulang balik, Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid bin Haji Abdul Qadir atau Haji Abdul Rahman Limbong, lebih dikenali sebagai Haji Abdul Rahman Limbong. Jadi si ini Haji Abdul Rahman Limbong nih, keluarga dia berasal dari Patani dan Terengganu. Boleh tengok deh. Ini merupakan peta dia lah, Patani di Terengganu nih. Oke. Dan beliau nih telah lahir pada 1868 dan meninggal dunia malangnya di Mekah pada tahun 1929. Jadi, Abdul Rahman Limbong nih telah menentang pengenalan pentadbiran barat lah di Terengganu, dan beliau nih telah menentang ataupun menolak undang-undang tanah yang berlawanan dengan hukum syarak. Syarak itu hukum-hukum Islam lah yang memang tidak boleh diikuti semua itu. Dan peristiwa penentangannya kita boleh tengok, di mana Haji Abdul Rahman Limbong memohon lesen wakil, yaitu pleader. Itu beliau mohon untuk menjadi wakil kepada tertuduh lah. Jadi, si Haji Abdul Rahman Limbong ni bertindak sebagai peguam. Jadi, sebagai peguam bagi mewakili penduduk Ulu Temelong untuk menentang pihak kerajaan yang diwakili oleh Raja Hutan. Nah, jadi kegagalan pihak peguam cara, itu pendakwa, dan hakim ni menjelaskan pertanyaan Haji Abdul Rahman Limbong ni menyebabkan perbicaraan ditangguhkan dan berakhir tanpa keputusan. Nampak kehebatan dia. Jadi akhirnya perbicaraan ini ditamatkan dengan keputusan berpihak kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Jadi Haji Abdul Rahman Limbong telah menang perbicaraan tersebut. Dan apabila berlakunya kebangkitan tani 1928, British menangkap beliau, iaitu malangnya si Haji Abdul Rahman Limbong ini telah ditangkap disebabkan tuduhan menghasut. Telah menghasutlah, menghasut tentang British begitu. Jadi beliau ini dibicarakan dan akhirnya telah dibuang negeri di Mekah. Oke, kamu boleh tengoklah penduduk tempatan nih telah menghadiri perbicaraan bagi menyatakan sokongan kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Ini merupakan kawasan kebangkitan rakyat di Terengganu yang merah nih. Selanjutnya kita tengok pula. Jadi yang tadi itu kamu boleh tengok yang semua tuh, di mana memang banyak perjuangan tokoh-tokoh hebat menentang British nih. Kamu boleh tengok terdapat pimpinan oleh golongan bangsawan, pembesar tempatan, dan pemimpin agama ini disokong oleh masyarakat tempatan lah, demi mengembalikan maruah bangsa dan kedaulatan tanah air dan juga untuk agama gitulah. Jadi keberanian, pemufakatan, dan kebijaksanaan tokoh-tokoh ini, pejuang-pejuangan ini dalam menentang British telah memberi inspirasi lah kepada kita pada masa ini supaya kita ini bersatu padu memperkasa maruah bangsa sekaligus memastikan negara kita tidak dijajah. Dan semoga kita dapat mencontohi semangat-semangat mereka untuk mempertahankan negara, bangsa, dan agama daripada dicabuli. Oke, ini saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Dan juga harap kamu dapat memanfaatkan ilmu ini. Oke, semoga kita berjumpa lagi.